حضرة والدينا ولمشائخنا ومعلمينا وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى أبا حزب بن حسب الله بن علي بن موسى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: dan apabila bermudah-mudah ia dan segan ia pada memahamkan dan mengambil faham dan mengambil artinya, dan tiada bersungguh-sungguh ia satu kali atau dua kali, ya, bersungguh-sungguh dalam memahamkan ilmu itu. Nescaya beradat ia akan demikian itu kalau dia tak bersungguh-sungguh mengulang akan ilmu, matala'ah, muraja'ah, ya. Jadi apa perkara yang kita boleh dapat dalam satu perkara kebaikan, perlu kita ulang kaji, ulang dan ulang, ya. Jadi sebab itu kesungguhan, mujahadah, istiqamah dalam melakukan suatu perkara penting. Kalau kita tak bermujahadah, tidak istiqamah, kita tak akan dapat perkara kebaikan. Yang ini maka tiada mengerti ia akan cakapan yang mudah. Artinya dan dapatnya kerana beradat tabiat dengan tiada faham dan mengertinya. Bila kita tak ulang kaji, kita tak faham, ya. Bila kita tak faham, kita tak boleh beramal. Maka sayugianya bahawa sesungguhnya ia dan berdoa akan Allah Ta'ala dan merendah kepadanya, ya, kerana bahawasanya memperkenan ia akan mereka yang berdoa dan memintanya, dan tiada mensia-sia ia akan mereka yang berharap akan dia. Jadi setelah kita ulang, ya, cantik kitabnya, disuruh kita mujahadah, sungguh-sungguh ulang, istiqamah. Tapi jangan lupa berdoa, ya, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung harap dengan Allah, mohon kebaikan daripada Allah, ya. Hakikatnya walaupun cerdik macam mana, tapi jika kita tidak dipilih Allah, tetap tidak dipilih Allah. Pandailah macam mana jika tak dipilih Allah, ya. Sebab Abi bercakap ni melalui apa yang Abi telah pandang. Ada orang yang Allah bagi dia Quran 30 juzuk, akhirnya, ya, dia berada dalam tempat yang tidak baik, ya. Abi pernah jumpa seorang yang telah hafal 25 juzuk. Akhirnya Abi jumpa dia sebagai penagih dadah, Jadi apa yang kita boleh dapat daripada pemandangan ini, akal yang cerdik jadi syarat untuk mendapat ilmu. Tetapi jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah. Sebab Nabi pun anjurkan kepada kita berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat.
Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini boleh jadi hujah atas kita, dan boleh jadi sebaliknya, kata Nabi. Dia boleh jadi musuh kita. Musuhnya apa dia? Sebaliknya, bukan penolong, tetapi sebagai dia akan dakwa kita besok di yaumul mahsyar. Baik itu kena berdoa, kena minta dengan Allah menjadi ahli ilmi yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyair akan kami oleh Syekh Qawamuddin Himad bin Ibrahim Ismail Safar akan satu syair bagi Qadi Khalil bin Ahmad As-Sajrazi. Inilah hasil maksudnya: berkhidmat olehmu akan ilmu dan berkekalan akan menuntutinya, seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapan ilmu. Kesedapannya ni kesedapan ilmu. Kali berkhidmat dengan ilmu. Kita tak boleh nak duduk pada tempat ilmu. Allah tak bagi kita kecerdikan dan sebagainya. Tapi berkhidmat kita dengan ahli ilm. Betul kata ulama, kita tak dapat berkhidmat dengan ilmu, tapi kita berkhidmat dengan ahli ilmu. Jadi mudah-mudahan kita tak boleh jadi orang alim yang diiktiraf oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita besok, cucu kita besok dapat menjadi ahli ilmi indallah. Jadi sebab itu kita kena berkhidmat. Dan kekal olehmu akan membacanya dengan perbuatan yang dipujikan. Kekal membaca ilmu, kemudian perbuatan amal-amal kepujian. Jangan ada saja ilmu tetapi amal tidak dengan amal ilmu. Kita nak apabila ada ilmu, zahirnya ada ilmu, batinnya juga ada ilmu. Zahirnya ahli ilmi, batinnya juga ahli ilmu. Kita tak nak belajar tapi masih jahat. Belajar tapi masih buka aib orang. Ini bukan ahli ilmi. Kita tahu yang tu salah, yang ni salah, tapi kenapa kita buat? Maka zahir saja ahli ilmi, tapi batin, jiwa kita, hati kita bukan ahli ilmi. Kita nak supaya zahir dan batin kita ahli ilmi. Dan iaitu hafaz dan ulang-ulangkan. Dan apabila hafaz engkau dan ingat engkau akan satu daripada dia, maka ulang-ulang olehmu akan dia. Ulang-ulang supaya tak lupa. Kemudian mengkuat akan dia, akan sehabis-habis mengkuatkan. Kemudian tulis olehmu akan dia, supaya engkau kembali kepadanya. Macam mana cara nak ingat selain daripada ulang? Tulis. Bila tulis, kita tulis apa yang kita ingat dalam belajar kita ni tadi, maka dia satu jalan untuk mengkuatkan ingatan, mengkuatkan akan ilmu. Dan kepada membacanya atas mengkuatkan, maka apabila percaya engkau akan keadaan luputnya dan hilangnya, maka bersegera olehmu kemudian daripadanya kepada suatu ilmu yang baru. Bila dah ingat ilmu yang lama, ambil ilmu lagi. Ingat dah, ambil ilmu lagi. Dan ilmu yang kita ada, kita ulang-ulang. Sebab itu habis suka ulang. Ilmu yang Habib bagi pada kamu, habis suka ulang sebagai satu peringatan. Ulang tak apa. Mungkin ulangan ini mengingatkan kita pada ilmu satu. Mungkin ulangan ini mengingatkan kita pada beramal dengan ilmu. Diingatkan pula serta mengulang-ulang barang yang terdahulu daripadanya, dan serta berjinak-jinak bagi kelakuan hak yang baharu. Tambah ini, berjinak kita dengan perangai-perangai tabiat yang baik, dan usaha akan dia dengan secukup-cukup usaha, dan mengingatkan olehmu akan manusia dengan ilmu-ilmu kau.
dengan bahawa engkau mengajarkan akan mereka itu supaya hidup engkau akan sebagai hidup yang berkekalan. Udah ada ilmu, sampaikan. Lepas itu Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Macam mana nak sampaikan? Kamu ada keluarga. Bila kamu balik rumah, kamu sampaikan pada adik-adik kamu, pada abang-abang kamu, pada ibu dan ayah kamu. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu akan daku walaupun satu ayat. Kita sampaikan. Lepas itu kemuliaan seseorang ahli ilmu ini pada kelakuannya, pada perangainya, pada tabiatnya. Tapi kalau kita balik di rumah, tabiat dan perangai kita sama macam orang tak mengaji, maka tidak ada farak, tidak ada perbezaan ahli ilmi dan bukan ahli ilmi, ahli Al-Quran dan bukan ahli Al-Quran, tak ada beza. Dan jangan engkau jauh daripada orang-orang yang mempunyai akal. Jangan jauh daripada orang alim. Dekat dengan orang alim. Dekat. Besok di sana ditanya oleh Allah. Kita pernah dah duduk sama dengan orang alim. Duduk sekali dengan orang alim, tak pernah. Hatta sampai pernah tak duduk sekampung dengan orang alim? Kampung kita tak ada orang alim. Allah. Pernah tak kita ni berkawan dengan orang yang berkawan dengan orang alim itu sendiri? Sampai macam tu syafaat. Sayangnya Allah, sayangnya Allah supaya kita tak masuk dalam neraka sayangnya Allah ke kita. Nak menyatakan tentang sayangnya Allah. Kerana menyertai akan mereka itu memberi faedah akan dikau. Duduk dengan orang yang alim memberi faedah, memberi kebaikan dan manfaat. Jadi kalau kita dapat duduk dengan orang alim, alhamdulillah. Kat kampung ni, kat madrasah kita, Abang Awal orang alim, Ustaz Rafiq orang alim. Macam Abi bukan. Abi ni orang bodoh. Duduk dengan Abi tak dapat apa. Dengan orang-orang lain yang belajar jauh-jauh. Abang dia pun orang alim, dia belajar di Solo. Nabi bukan. Akan manfaat dunia dan akhirat. Jadi dapat manfaat dunia, dapat manfaat akhirat. Dan jika engkau menyembunyikan ilmu, nescaya dibalas akan dikau dengan terlupa, hingga dilihat dan disangka akan engkau itu seorang yang jahil dan yang bodoh. Jangan sembunyikan ilmu. Tapi kalau orang tanya kita tak tahu, jawab tak tahu. Saya tak tahu. Jangan terus nak jawab. Jangan terus jawab, sebab kalau tak tahu katakan tak tahu. Mana yang kita tahu, kita bagi tahu. Mana yang tak tahu, jangan bagi tahu, sebab kita tak tahu. Kemudian dikekang akan dikau dengan kekang api neraka pada hari kiamat dan bernyala-nyala. Maksud kata sembunyi ilmu ni, satu lagi apa dia? Yang hak, ceritakan yang hak. Yang haram, bagi tahu haram. Yang wajib, bagi tahu yang makruh, bagi tahu makruh. Yang sunat, bagi tahu sunat. Abi ingat dulu tahun 90-an, di Kuala Lumpur ada orang tanya satu ustaz mengajar di masjid, ustaz, riba ni apa hukum? Ustaz tu jawab apa dia?
haram tapi tak berapa haram. Habis masa tu lalu semayang, senyum Habib. Jangan sembunyikan hukum. Yang haram katakan haram. Yang ni haram tak boleh katakan haram. Jangan ni apa kalau jangan macam tu. Sebab kita nak redha Allah, bukan redha manusia. Dan bernyala-nyala ia pada sekalian tubuh engkau dengan azab dan seksa yang bersangatan intaha. Mensyarahkan maksud syair Qadhi Khalil yang tersebut itu tak dapat tidak bagi penuntut ilmu daripada munazarah, yakni kira bercara serta kawan-kawan, bincang pasal ilmu, dengan kawan-kawan. Mutarahah, yakni berbahas dan berbalah-balah serta kawan dengan qasad mencarikan yang sebenar dan yang betul-betulnya, bukan qasad nak menang dan bermegah-megah. Cari ilmu. Macam Abi dulu, arwah mentua Abi tiap-tiap hari bangkitkan satu perkara, kami bincang. Arwah mentua Abi dulu bincang, Orang sebelah dengar kata Abi macam bergaduh dengan pak mentua. Bincang kadang sampai satu benda 2 hari baru selesai. Kami bincang. Letih bincang, makan. Macam tu lah Abi dengan pak mentua dulu. Macam tu. Mutarakhah. Maka maknanya hampir dan bersesuatu dengan makna munazarah itu juga. Dan muzakarah, yakni mengingat-ingat serta kawan-kawan, ingat-ingat tentang ilmu. Dia belajar apa tadi ingat. Di situ ada keberkatan. Jangan nak megah-megah, nak tunjukkan kita pandai pada kawan lain. Kita nak mencari faham yang lebih, macam tu. Maka sayugia bahawa adalah ia dengan insaf dan berfikirkan diri pada sekaliannya. Jangan ikut larut hawa nafsu. Jangan nak tunjuk ilmu masing-masing, tapi muzakarah mengikut akan kehendak Allah dan Rasul. Dan demikian juga beralus-alus dan pelah-pelahan dan amat-amati dan perhati, dan terpelihara ia dari kemarahan dan perkelahian. Jangan sampai bergaduh. Muzakarah jangan sampai bergaduh. Kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira dan bermusyawarah. Dan berjumuk kira dan musyawarah itu berkumpul ramai-ramai bila masing-masing tunjukkan hujah ini, takut bila hati tidak selesai, jadi perkelahian, jadi mujadalah. Bila nak jadi mujadalah, tinggalkan majlis tu. Sesungguhnya kerana mengeluarkan yang betul dan sebenar, dan demikian itu sesungguhnya hasil ia dengan amat-amati dan perhati, beralus-alus dan insaf. Dan tiada hasil demikian itu dengan marah dan berkelahi. Bila kita muzakarah dengan keadaan amarah, tak hasillah kebaikan. Nak uji menguji. Ini memang bila sampai peringkat fitnah ahli ilmu ni jaga. Fitnah ahli ilmu ni jaga. Abi dulu masa mengaji dulu, Abi lalu benda ni. Abi tak pandai orang bodoh.
dia bagi Abi kitab Arab besar-besar, bacalah gitu. Abi cakap saya tak tahu. Kalau tak tahu buat apa datang ngaji sini gitu. Sini tempat orang ada asas gitu. Ya. Yalah, orang pergi Mekah ni tempat orang dah belajar dulu 10 tahun, 15 tahun di pondok baru orang pergi Mekah. Habis orang bodoh pergi tak tahu apa. Ya. Jadi kita kena ujilah. Ya. Baik. Dan jangan malu kita mengaku yang kita tak tahu. Jangan malu yang kita mengaku kita bohong, walaupun kita dihina sesama manusia. Tetapi mudah-mudahan kita diangkat martabat kita pada sisi Allah. Tak apa, manusia hina kita sampai bila je. Tak apa. Maka jika adalah niatnya mengalahkan lawan dan menindihkan, nescaya tiada halal demikian itu, dan sesungguhnya halal demikian itu kerana menyatakan yang sebenar. Kalau sampai kita nak memalukan orang lain, tak halal, tak dibenarkan. Jika sampai menjatuhkan muru'ah dia, haram. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran dan helah itu tiada harus ia pada munazarah, melainkan apabila adalah lawannya uluk-uluk, senda-senda jua, bukan mencarikan yang sebenar, maka ketika itu harus ia. Orang yang muzakarah tu uluk-uluk kan kita. Jadi ada masa kita boleh berkeras, ada masa kita tak boleh berkeras. Dan adalah Muhammad bin Yahya apabila dihadapkan kepada masalah muskil-muskil dan tiada dapat ia akan menjawabnya, berkata ia bagi yang menghadapnya dan menanyanya, bermula pertanyaan yang kau hendak akan dia itu tentu kedatangan dan baiknya, dan aku amat amati padanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Artinya, dan di atas tiap-tiap yang mempunyai pengetahuan itu ada yang amat mengetahui. Orang berilmu ni orang bijak. Kadang kalau orang tanya tu dah tahu dah. Dia ni nak uji. Orang ni betul-betul tak tahu. Macam tu. Dan bermula faedah mutarahah dan munazarah itu terlebih kuat daripada faedah semata-mata mengulangkan membacanya. Kerana ada padanya mengulang-ulangkan dan lebih lagi. Kena ada selalu muzakarah, mutarahah, munazarah ni lebih kurang makna dia dengan muzakarah. Dikatakan mutarahah satu ketika itu terlebih baik daripada mengulang-ulangkan membaca satu bulan. Tetapi ada ia serta orang yang insaf dan sejahtera perangai dan tabiat. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu dari muzakarah serta orang yang mengolok-olok dan senda-senda yang tidak betul tabiat. Jauhkan daripada berbincang dengan orang yang memang niatnya nak mengolok-olokkan dan nak menghina-hina, nak senda-sendalah. Tak payahlah layan. Kerana bahawasanya tabiat itu pencuri dan perangai itu limpah dan melampau dan berhampiran, itu memberi bekas. Dekat pun jangan. Dekat pun jangan. Tak payah layan. Dan pada syarah maksud syair Qadi Khalil itu beberapa faedah yang banyak yang saya dialah bagi penuntut-penuntut amat-amati akan dia dan perhati akan dia dan beramal dengan dia selama-lama. Bila kita ada perangai dan tabiat yang istiqamah dalam ilmu, insya-Allah berjaya. InsyaAllah
diberi kejayaan oleh Allah dunia dan akhirat. Ya. Dikatakan syair, ilmu itu daripada syaratnya bagi mereka yang berkhidmat, bahawa menjadi ia akan manusia sekalian yang akan khadamnya. Maksudnya setengah daripada tanda-tanda bagi ilmu yang memberi manfaat itu, bahawa menjadikan ia akan manusia-manusia sekalian khadam bagi orang yang menuntutnya. Jadi ulama ni sebenarnya khadam ahli ilmu. Itu dalam kitab-kitab ditulis khawadim talibil ilmi. Orang yang berkhidmat menjadi khadam kepada penuntut ilmu. Itu Abi kata, jadilah ulama seperti mana lilin. Lilin ni dia terangkan orang, badan dia terbakar. Ada. Jangan jadi macam pelita, habis minyak padam. Nanti tunggu orang isi minyak, nyala balik. Ya, macam tu. Abi pesan dengan kamu malam ni, jika ditakdirkan oleh Allah, kamu diangkat oleh Allah, tempat kamu menjadi orang alim dan menyampaikan ilmu. Jangan sekali-kali kamu berkehendak kepada habuan dunia. Sebab bila kamu berkehendak kepada habuan dunia, kamu akan dicela oleh Allah dan Rasul. Sebab habuan dunia ni dah siap. Untuk ahli ilmi ni dah siap. Dah ada. Ingat pesan Nabi ni. Ingat. Jangan lupa pesan Nabi ni. Atau dikatakan setengah daripada syarat bagi dapat ilmu, bahawa jadi khadam sekalian manusia bagi orang yang menuntutnya. Setengah ulama mengatakan apa? Nak dapat ilmu kena berkhidmat dengan ahli ilm. Jadi khidmat ini satu syarat. Apalah susun rehan. Itu syarat. Ada kawan-kawan tak nak susun, kamu susun. Kawan duduk dalam satu asrama tak nak bersihkan, kamu bersihkan, kamu berkhidmat. Bersihkan bilik air, tandas, sebersih-bersihnya. Abi masa ngaji dulu, rumah tu sewa kongsi, ada 5 orang. 5 orang. Abi cuci tandas pakai tangan. Abi cuci tandas pakai tangan. Abi tak lapik, gosok pakai tangan. Sebab Abi tengok ada tak orang nak bersihkan tandas, ke orang tahu buang air, Abi gosok pakai tangan. Pelajar lama kenal Ustaz Azhar. Pelajar lama awal kenal almarhum. Dia mengajar nahwu dan saraf di madrasah ni dulu, kat Raudah, hampir belasan tahun. Akhirnya dia meninggal dunia sebab kanser. Dia tanya dengan Nabi. Masa tu Nabi orang panggil ustaz juga. Ustaz, masa kat Mekah dulu, Ustaz tak pakai berus tu. Nabi kata tak. Nabi kata pakai tangan tanpa ada alas. Inilah yang dilakukan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Khidmat. Kita orang bodoh, kita tak cerdik, tapi jalan untuk mendapat kemuliaan Allah, dengan cerdik tak ada. Nak dapat kemuliaan ilmu dengan cerdik tak boleh. Kita dapatkan dengan cara khidmat. Aku nak dapat macam mana ilmu macam orang lain cerdik. Aku tak cerdik, maka ada jalan satu lagi untuk dapat akan kemuliaan ilmu.
sambil belajar, sambil kita nak lebihkan cerdik tak boleh, lebihkan khidmat. Makna kedua, maka kedua makna ini sah pada maknanya, kerana asal syair ini diihtimalkan dua makna ini, serta nampak sah keduanya. Dan sayugianya bagi penuntut ilmu itu bahawa adalah ia amat amati dan perhati pada sekalian waktu pada yang halus-halus daripada ilmu, dan beradat ia akan demikian itu kerana sesungguhnya didapatkan yang halus-halus dari ilmu itu dengan amat amati dan perhati. Nak dapat yang halus daripada ilmu, hasil ilmu, natijah ilmu, sungguh-sungguh. Dan kerana inilah dikatakan takmil tadr, artinya perhati olehmu nescaya dapat kamu, dan tak dapat tidak dari perhati itu dahulu dari mengeluarkan cakapan. Tengok apa ahli ilmu buat. Yang banyak cakap. Tengok yang ni, yang ni tu, yang ni perlu aku buat, yang ni perlu aku buat. Itu khidmat ni jangan berkira. Tapi pesan yang kamu buat dengan hati yang menuntut keredaan Allah, jaya, supaya adalah ia betul, kerana bahawasanya cakapan itu seperti anak panah, maka tak dapat tidak dari membetul akan dia dengan perhati-perhati dulu. Kalau cakap dulu, dia macam anak panah, perhati dulu baru cakap. Daripada bercakap lagi supaya adalah ia kena dengan betul. Jangan main cakap aja, jangan main tembak aja. Dan berkata ia pada usul fiqh, inilah lunas yang besar, dan iaitu bahawa adalah cakapan ulama fiqh yang membicarakan itu dengan amati dan perhati. Ulama fiqh nak keluarkan fatwa, dia tengok dulu, dia tak fatwa dulu. Kalau zaman sekarang ni, mana yang patut keluar fatwa ini, fatwa, mana yang patut, zaman sekarang orang lebih bijak daripada ulama. Kerana orang pandai hina ulama. Kita lalu je lah nak buat macam mana, sebab kita duduk zaman fitnah. Baik itu memelihara fitnah itu lebih susah, daripada mengubati fitnah. Pelihara dulu. Yang ni kalau aku buat akan keluar fitnah, jangan buat. Yang ni kalau macam ni akan terjadinya fitnah, jangan buat. Dikatakan bermula kepala akal itu bahawa adalah cakapan dengan tetap dan perhati. Ni orang yang ada ibu akal, kepala akal. Orang yang ada ibu akal, sebelum dia cakap, dia fikir dulu. Berkata seseorang yang berkata daripada ulama, wallahu alam. Sampai situ. Malam esok kita sambung 10-10. Jadi sebelum nak berkata-kata, amat-amati, perhati dulu. Kadang susah, dah cakap nanti jadi salah, jadi salah. Jadi kita minta lagi satu, jangan lupa doa dengan Allah pelihara perkataan kita dan amalan kita daripada menjadikan satu fitnah pada ummah. Ummah maksudnya umat yang ada di sekeliling kita, anak, isteri,
Ya, yang dekat dengan kita siapa? Minta perlindungan Allah. Sebab kita ni manusia, kita tak tahu, kita kadang buat salah. Tapi telah datang yang dahulu doa daripada kita. Jadi ada pimpinan daripada jangan lupa minta, ya Allah, adikan perkataanku dan amalanku, satu rahmah kepada umat, dan jangan kau jadikan perkataanku dan perbuatanku menjadi fitnah kepada umat, fitnah pada anak, isteri dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung dengan Kau ya Allah dari segala perkara yang tidak baik atas kami, keluarga kami, kedua-dua madrasah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu atas segala perkataan kami dan amalan kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala amalan kami, perkataan kami ya Allah, dan juga hidup kami ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, Kau kayakanlah di antara kami di kedua-dua madrasah ini ya Allah dengan kasih sayang, dengan kasih sayang, dengan kasih sayang, ila jannatika ya Allah ya Arhamar Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbaraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.